Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam channel Jom Kongsi Yang Baik-Baik channel. Jangan lupa sahabat-sahabat di luar sana like, share, subscribe, dan yang paling penting itu saya ingatkan, tegur-tegurlah saya di ruangan komen. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan untuk kita bersama berkongsi, berpesan-pesan kepada perkara-perkara kebaikan, insyaAllah. Baik tuan-tuan, hari ini saya nak bercerita sikit berkenaan dengan kekasih Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita lihat sejak semenjak ni di Malaysia, penghinaan terhadap kekasih Allah semakin menjadi-jadi. Pertama sekali, kita berasa kecewa, marah, sedih dan sebagainya ada. Macam-macam netizen dengan pelbagai ragam komen dan pendapat, dan ada juga yang beremosi sehingga kita hilang entiti sebagai seorang hamba Allah yang beragama Islam, yang beramal soleh dan mengikut ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, begini, hinaan, kutukan dan sebagainya terhadap baginda memang kita marah. Namun kaedah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi, untuk menghentikan, perlu dipikirkan dengan sebaiknya. Yang pertama, kita harus ingat, mereka yang melontarkan kata-kata penghinaan tidak tahu, atau lebih tepat tidak mengenali secara jelas siapa itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ini kita kena akui. Kerana apa? Kerana diri saya, termasuk sahabat-sahabat di luar sana, mungkin saya tuju pada diri saya dulu lah, mungkin kita kurang, kita tidak menyampaikan, memberitahu, menceritakan kisah kehebatan baginda Rasulullah. Letakkan kesalahan yang pertama adalah pada diri kita. Minta maaf ya tuan, kena faham, bukan kata saya tak marah, saya sangat marah. Betul, kekasih saya dihina, saya sangat marah. Tetapi bila saya fikirkan kembali, apa kata tuan guru, apa kata sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, yang pertama, lihat pada diri kita dulu. Lihat pada diri kita dulu. Punca mungkin sebab daripada kita. Kita Islam atas nama IC. Atas IC kita Islam. Kita hebat, kita rasa kita ni sempurna, lebih baik daripada bangsa lain, lebih baik daripada orang lain. Tetapi hakikatnya kita tidak meneruskan usaha yang dilakukan oleh kekasih Allah. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Tak setuju tak apa, itu pandangan peribadi masing-masing. Tetapi bagi saya, apa yang saya faham, kesalahan pertama yang perlu letakkan adalah pada diri kita. Kita tidak menyampaikan, memberitahu, menyebarkan kehebatan baginda, sebagaimana yang kita suka viralkan tentang sesuatu benda yang pelik. Yang pelik, yang nak menimbulkan kemarahan, perpecahan dan sebagainya, kita cukup berminat, kita cukup pantas nak menjadi orang yang pertama dalam menyebarkan sesuatu benda tu, kan? Tapi benda yang terang, benda yang telah diceritakan dalam Al-Quran oleh ustaz-ustaz, kita tak pernah nak sampaikan, kita tidak pernah nak viralkan sebanyak mungkin. Okey? Itu mungkin kesilapan daripada kita sendiri. Banyak lagi sebenarnya kalau nak hujah, kan, kita kata kita orang Islam, tapi kita tidak mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar-benarnya. Kan? Jadi saya letakkan kesalahan tu pada diri saya dulu. Saya mungkin tak menyebarkan tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara paling ringan pun, cukup sekadar berkongsi di YouTube, di media sosial, contohnya di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Kita tidak melaksanakan itu. Jika nak dirungkaikan lagi masalah ini, anak-anak muda kita lihat
apa yang kerap dilakukan oleh mereka? PUBG, main PUBG kan, PUBG, main PUBG, lagi apa, TikTok kan, Korea, apa tu, ping apa saya pun tak tahu. Setiap hari diiklankan. Lama-lama tuan-tuan, lama-lama kasih sayang tu akan datang, suka tu akan datang. Begitulah yang terjadi kepada anak-anak muda kita kan. Jadi kesalahan pertama letak pada diri saya sendiri, kurangnya saya berdakwah. Baik, yang kedua, kita nak letak kesalahan kepada siapa? Ya, baru kita boleh letakkan kesalahan tu kepada mereka. Sekiranya mereka telah ketahui, mereka faham kenaan dengan undang-undang yang perlu menghormati agama lain dan budaya lain. Jika mereka ingkar, jika mereka melakukan juga benda itu setelah diberitahu dan dipesan, maka bolehlah kita mengambil tindakan dengan sebaik-baiknya, dengan yang setimpal lah. Okay? Jadi saya rasa cukup setakat ini. Kalau nak cerita panjang lagi, mungkin boleh panjang lagi kita berbicara, tapi cukup setakat di sini. Mungkin apa yang saya bincangkan ni sebahagiannya tidak suka, dan mungkin sebahagiannya ingin menegur kesilapan saya. Dipersilakan tuan-tuan. Mudah-mudahan sebab teguran tu